Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Saudara Pengurusi, Saudara Presiden PKPM, Saudara Faisal, tetamu-tetamu, terusnya hadirin dan hadirat, sahabat-sahabat dan juga para pelajar sekalian. Saya utamanya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala yang saya bersyukur ini merupakan Allah yang bukan yang Herald Whitley punya Allah lah. Ini Allah yang saya percaya sebagai tesa, kerana memberikan nikmat dan rahmat dan kesempatan inayah kepada saya untuk kita bersama-sama pada malam ini membincangkan satu isu yang saya rasa cukup hangat sekarang ini, yang juga akhirnya membabitkan atau bersangkut dengan kepentingan kita sebagai orang Islam dan agama kita sebagai agama Islam. Saya ingatkan dia bagi saya cakap apa cakap, rupanya macam ehwal Islam. Susah sikit lah. Soalan dia tak ada yang bocor. Soalan dia terus diberi pada kali ini, pada malam ini. Walau bagaimanapun saya kena ijaz lah dengan apa yang ditanya tentang isu ini daripada perspektif agama dan juga perbandingan agama. Pertamanya saya rasa isu ini bukan satu isu yang simple. Dia bukan satu isu yang mudah. Dia bukan something to do with simple literal statement or word, tetapi atau penggunaan kalimah itu, tetapi ia juga berkait dengan beberapa dimensi-dimensi lain yang saya kira kalau kita tidak ambil kira perspektif lain ini, dimensi-dimensi yang terbabit itu, maka nantinya mungkin kita akan mengambil sikap yang agak simplistik dalam melihat isu ini, sebagaimana yang saya kira diambil oleh beberapa tokoh dan juga beberapa pertumbuhan Islam dalam konteks negara kita. Oleh kerana itu, saya kira isu ini harus dilihat daripada berbagai sudut. Dan satu lagi, saya kira isu penggunaan kalimah Allah ini dia bukan satu isu yang satu isu yang kita boleh berikan hitam dan putihnya secara terus. Sebab itu saya cenderung tidak mahu bercakap dari perspektif undang-undang ataupun legal, kerana dia begitu tegar, dia begitu strict. Either you can use it or you cannot use it, sebagaimana yang telah diputuskan oleh mahkamah tentang isu ini. Sedangkan isu itu membabitkan banyak hal-hal yang lain, dan dua-dua pihak nampaknya ada hujah. Tetapi sekarang ini bagaimana kita nak melihat hujah yang lebih kuat dan yang lebih menyeluruh, dan melihat aspek-aspek yang seharusnya dilihat dan diambil kira apabila menentukan pendirian kita tentang isu ini. Itu dia punya background lah tentang pandangan saya tentang isu ini. Kemudian satu lagi perkara yang harus kita ambil kira untuk melihat isu ini ialah sesuatu yang secara umumnya digunakan oleh atau dipraktikkan oleh beberapa pihak tidak semestinya menggambarkan benda itu betul. Kerana banyak perkara yang digunakan, banyak perkara yang dipraktikkan oleh masyarakat sama ada negara kita ataupun negara-negara lain tidak menggambarkan kebenaran. Jadi kita harus membezakan antara what is a fact and what is the truth. Dalam Islam perkaranya penting untuk dibezakan, sebab many factual things are not true. Homosexualism dan juga lesbianism yang dipraktikkan di negara-negara barat dan diterima sebagai satu yang sah
oleh negara mereka tidak menggambarkan perkara itu benar, walaupun diterima secara umum. Jadi itu asas yang kedua yang saya rasa kita harus ambil kira apabila melihat isu kalimah Allah ini, penggunaan kalimah Allah. Sebagai seorang Islam, kita juga harus melihat isu ini dalam konteks, bukan sekadar konteks akidah yang simple, tetapi juga melihat dari segi konteks yang lebih luas, bagaimana maslahah dia dan bagaimana nanti isu-isu yang terbit daripada penggunaan kalimah Allah ini oleh agama lain. Jadi sekarang ini saya ingat kita pergi kepada isu yang paling utama dalam perbahasan kita, iaitu penggunaan kalimah Allah oleh orang-orang Kristian, tapi dalam bahasa Melayu. So isunya sekarang ini ialah isu penggunaan kalimah itu untuk menggantikan satu perkataan yang telah digunakan dalam bahasa Inggeris untuk merujuk kepada Tuhan. Dan kalimah yang digunakan ialah Lord dalam bahasa Inggeris, atau God, more specific Lord. Nak diterjemahkan dalam bahasa Melayu kerana nak diterbitkan majalah itu dalam bahasa Melayu. Jadi kalimah yang dipilih untuk menggantikan perkataan Lord itu ialah kalimah Allah. Saya kira pertama sekali kita kena lihat dari sudut bahasa. Setengah orang dia tak suka pergi kepada semantik, tapi kita tidak boleh lari daripada pergi kepada semantik, maknanya makna itu sendiri. Kerana kita sedang bercakap tentang kalimah, alfaz, tentang lafaz. Dan lafaz dengan makna tidak boleh dipisahkan. Apa erti kita bercakap sesuatu kalimah tetapi tak ada makna? Orang gila je yang hanya bercakap, maknanya tak ada. Atau dia cakap benda satu perkataan, maknanya dia refer kepada makna yang lain daripada makna perkataan itu sendiri. Jadi mau tidak mau kita harus masukkan sedikit perbahasan mengenai semantik. Semantik ni maksudnya perbahasan mengenai makna, istilah dan makna. Kerana sekarang ini yang nak diterjemahkan itu ialah satu kalimah, satu perkataan, satu lafaz. It's a one word from the English language, which is Lord. Nak diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Dan sekarang ini perkataan yang dipilih dalam bahasa Melayu untuk menggantikan perkataan Lord itu ialah Allah. Pertama kita tengok dari penterjemahan. Saya pergi kepada isu kan, fungsi boleh? Sebab saya tak biasa sangat soalan sport ni. Saya akan cakap apa yang saya nak cakap. Perkataan yang nak diterjemahkan ialah perkataan Lord atau God, yang kalau kita tengok dari segi bahasa, ia merupakan satu generic term, generic noun. Ia merupakan kata nama umum yang merujuk kepada, dalam bahasa Melayunya, kepada apa yang kita panggil sebagai Tuhan. Apa yang kita panggil sebagai Tuhan. Kerana nak menterjemahkan generic term, mesti juga kita cari satu generic term dalam bahasa Melayu. Kalau kita nak menterjemahkan satu kata nama umum, kata nama am dalam bahasa Inggeris, kita harus terjemahkan secara adil dengan mencari juga satu kata nama am dalam bahasa Melayu. Sebab isunya sekarang nak terjemah dalam bahasa Melayu. Nah, kalau kita lihat dalam kamus Dewan misalnya, perkataan Lord atau perkataan God, terjemahannya sudah ada, yaitu Tuhan, yaitu perkataan Tuhan. Tetapi bila diletakkan, diterjemahkan kepada Allah, ini kita telah silap dari segi penterjemahan, kerana kita mengambil kata nama khas sebagai terjemahan kepada kata nama am dalam bahasa Inggeris. So dari segi penterjemahan pun dah salah. Dari segi penterjemahan, simple translation pun linguistically is wrong. Kerana kita mengambil kata nama khas, iaitu Allah, untuk menggantikan satu kata nama am dalam bahasa Inggeris, iaitu Lord atau God. Jadi kalau nak terjemah cari kataan Tuhan dalam bahasa Melayu. Malah ini telah pun digunakan oleh orang Kristian dalam penterjemahan mereka. Maka kalau mereka nak menjadikan ia sebagai nama khas, mungkin orang Kristian akan berhujah bahawa Lord is a specific noun. Kita merujuk kepada Tuhan yang specific God. Jadi kita boleh bagi alternatif. Gunakan perkataan Tuhan yang
Tuhan bapa misalnya, kalau nak merujuk kepada Tuhan bapa. Tuhan anak, kalau nak merujuk kepada Tuhan anak. Ataupun Tuhan Roh yang suci, kalau nak merujuk kepada Rohul Kudus ataupun the Holy Spirit. Atau gunakan sahaja perkataan yang telah pun digunakan dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, itu Isa Al-Masih. Kalau nak merujuk kepada anak. Banyak sebenarnya alternatif. Tetapi yang kita persoalkan, kenapa nak digunakan perkataan Allah sebagai ganti ataupun translation ataupun penterjemahan dari perkataan Lord atau God. Jadi dari segi penterjemahan pun saya rasa ada sedikit kurang teliti. Itu kita tak tanya lagi dari segi niat dan lain-lain lagi. Dan kalau kita bangkitkan dari segi niat, nanti dia kata kita prejudice. Ataupun kita apa-apa sahaja term yang mereka gunakan. Tapi kita pergi kepada proper linguistic discussion. Jadi tidak boleh diterjemahkan kata nama am kepada kata nama khas. Itu satu. Yang kedua, dari segi semantik, setiap istilah, setiap perkataan, dia mesti korespon kepada makna. Dia mesti ada makna. Setiap lafaz mesti ada dia punya corresponding meaning. Mesti ada makna yang ditujukan. Sama ada satu makna atau dua makna, itu perbahasan lain. Dalam bahasa ataupun dalam mantik pun kita bincang. Sama ada dia multiple meaning ataupun dia single meaning. Mufrad ataupun murakkab atau lain-lain. Nah, sekarang ini istilah Allah yang digunakan itu, dia mesti ada dia punya corresponding meaning. Dia mesti ada hakikat yang dirujuk oleh istilah itu. Nah, sekarang ini apa dia? Hakikat yang dirujuk apabila kita mengatakan perkataan Allah. Kita merujuk kepada apa? Apa hakikat yang kita rujuk apabila kita menggunakan perkataan Allah? Kita orang Islam. Sudah pasti kita harus mentakrifkan. Dan takrifan kita orang Islam, orang Melayu Islam. Melayu sudah semestinya Islam, legally speaking, in the Malaysian context. Kalau dalam konteks Melayu Islam, bila kita nak mentakrifkan perkataan Allah ini, kita harus mendasarkan takrifan kita kepada rujukan-rujukan yang asasi dalam agama kita. Antara rujukan yang asasi, Al-Quran sendiri. Sebab itu, bila kita tengok Al-Quran banyak mentakrifkan apakah arti Allah. Menjelaskan apakah arti Allah. Antara yang paling jelas ialah surah Al-Ikhlas. Kan? Qul huwallahu ahad. Huwallahu ahad itu merupakan takrifan kepada perkataan Allah. Allah ni, siapa dia Allah ini? Allah ini yang satu, yang esa. Dia bukan satu, dia esa. Dalam bahasa Melayu kita terjemahannya ialah esa. Satu ini dia tak tepat. Itu kita belajar tauhid lah. Kan? Kerana satu ini dia numeric. Dia bersifat number. Dan number ni dia boleh campur, boleh tolak. Tuhan yang satu ni dia tak boleh campur, boleh tolak. Sebab kita sebut dia esa. Esa itu lebih mendalam lagi maknanya daripada satu. Dan Al-Quran telah mentakrifkan apakah arti esa. Apakah arti Allah. Iaitu Allahu Ahad. Dia juga As-Samad. Tempat bergantung. Segala sesuatu. Dia juga yang lebih penting, lam yalid walam yulad. Ini satu lagi takrifan, the defining characteristic of Allah, iaitu dia tidak beranak dan dia juga bukan anak kepada siapa-siapa. Ini takrifan kita kepada kalimah Allah. Itu baru satu. Bila nak pergi semua ayat-ayat yang bercakap tentang Allah, wa ilahukum ilahun wahid laisa kamitslihi syai'. Kan, laisa kamitslihi syai' itu juga merupakan satu takrifan apakah arti Allah. Arti Allah itu dia tidak punya satu pun misil. Mislihi syai'. Tidak ada satu persamaan pun. Tidak ada andad dalam ayat yang lain. Tidak ada satu pun benda dalam dunia ni yang boleh disamakan dengan Allah. Tapi kalau kita samakan Allah dengan manusia, bila-bila kita katakan manusia sebagai anak Allah, kita telah melanggar takrifan yang diberikan oleh Al-Quran sendiri tentang Allah. Kan? Jadi dari segi semantik pun salah. Dari segi makna kita dah salah kerana kita telah meletakkan hakikat yang silap daripada lafaz Allah itu.
Kan? Kalau kita kata dia seorang penyanyi misalnya, tapi dia seorang pelakon, tak kena lah. Ataupun dia seorang pensyarah, tapi kita kata dia seorang driver. Jadi hakikatnya lain, perkataannya lain, istilahnya lain. Lainlah kalau istilah itu punya dua makna. Itu lain. Kalau istilah itu ada dua makna. Jadi aplikasi dua-dua makna itu sah. Tetapi sekarang ni istilah Allah sebagaimana yang ditakrifkan oleh Al-Quran, jelas apa maknanya. Panjang ni mesti. Kita bagi tahu bila nak stop. Panjang. Apa yang ditakrifkan oleh Al-Quran tentang Allah itu jelas takrifannya. Dan ayat-ayatnya juga muhkamat. Ini kita tahu juga. Dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang sifatnya muhkamat. Muhkamat ni maknanya decisive. Dari segi meaning itu sudah very clearly established. Maknanya itu tidak boleh lagi nak dipertikaikan. Kalau Al-Quran kata Allahu Ahad, maka Ahad itu tidak ada lagi takrifan-takrifan atau tafsiran-tafsiran yang pelbagai. Tak boleh kita kata, oh Ahad itu sebenarnya dia bukan satu, tapi dia tiga dalam satu. Kan? Dia ada unsur-unsur lain dalam Ahad itu sebenarnya. Sudah, terus jatuh kita punya iman atau akidah kita. Kufur terus kita. Syirik kita. Sekiranya kita mengatakan Ahad itu ada takrifan-takrifan ataupun ada tafsiran yang lain selain daripada Esa. Sebab ayatnya muhkamat. Kan? Tidak ada doubt. There's no doubt. Sebab itu dalam Al-Quran ni ada ayat yang muhkamat, ada ayat yang mutasyabihat. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang makna Allah ini semuanya muhkamat. Tak ada yang mutasyabihat. Ada yang mutasyabihat, misalnya yadullah. Itu mutasyabihat. Tapi yadullah itu, dia bukan satu benda yang essential dalam tauhid kita. Dia essential, tetapi nak tahu makna yadullah itu, kalau kita tak tahu pun, kalau kita serahkan makna kepada Tuhan pun, akidah kita masih tidak tergugat. Tetapi macam Ahad misalnya, Tuhan itu Esa, itu cukup penting dalam konteks akidah. Dan kita tak boleh nafikan. Itu ta'rif kepada istilah Allah. Nah, kalau kita menggunakan hakikat yang lain, dikenakan kepada istilah Allah, kita telah menzalimi bahasa istilah. Kita biadab terhadap istilah. Kerana kita menggunakan makna yang lain daripada yang sepatutnya ditujukan lafaz itu kepada makna yang sebenar. Kalau nak digunakan Allah kepada Tuhan yang bukan Esa, itu satu kezaliman terhadap bahasa. Bahasa kita, bahasa Melayu dan bahasa Arab juga. Ada yang berhujah kata, oh kan dia digunakan oleh banyak negara. Pakistan pakai, negara-negara Arab pakai, negara Indonesia dah lama pakai perkataan Allah. Malah di Sabah Sarawak pun banyak dah buku-buku yang menulis perkataan Allah. Itu yang saya sebut awal-awal tadi. Yang dipraktikkan, yang digunakan tidak semestinya dia betul. Terutama sekali bila kita melihat daripada perspektif pandangan alam Islam. Dari Islamic worldview. Dari segi pandangan apa yang diajar oleh agama kita tentang ketuhanan. Jadi sebab itu kita kena adil, kita kena tepat, kita kena beradab kepada bahasa. Ini takdib ni. Kan? Kena beradab kepada bahasa. Menggunakan istilah yang tepat, merujuk kepada hakikat yang betul. Tapi kalau kita main sembrono aja, tak apa, gunalah. Bukankah Allah itu hak semua? Saya tak bersetuju. Tajuk kita hari ni. Bila kita kata, adakah kalimah Allah hak orang Islam atau hak semua, seolah-olah kita ni macam nak merebut atau nak memonopoli istilah. This is nothing to do with monopoly. Kita bukan nak memonopoli istilah. Kita sedang berbincang tentang makna yang sebenar istilah Allah itu. Kalaulah makna yang sebenar itu merujuk kepada Tuhan yang Esa, maka itu yang sebenarnya yang harus kita gunakan. Bukan kita nak rebut, ini bukan hak siapa-siapa. Kan? Kalaulah kita kata, oh ini bukan hak orang Islam, ini siapa-siapa boleh guna. Nanti ada orang Hindu nak guna Allah, kita terpaksa benarkan sebab we don't have copyright tadi. Tak ada copyright. We don't have exclusive right on that term. Bukan isu kita ada exclusive right atau tidak. Kita memahami istilah itu dari perspektif dan pandangan yang diajar oleh agama kita. Jangan kita guna pandangan alam orang lain untuk menilai sesuatu makna itu. Kan?
Oh, kita tak nak guna yang Islam punya, kita nak guna cara orang lain lihat. Cara orang lain itu yang jadi semua agama sama. Semua Tuhan itu sama. Oh, Tuhan kita, Tuhan dia juga. Bukankah Tuhan dia satu? The one absolute God. Kalau kita kata begitu, tak perlulah Nabi Muhammad datang mengajar kepada kita bahawa Tuhan yang esa itu ialah Tuhan yang kita sembah, yang harus kita sembah dengan caranya yang betul, dan kena memahami Tuhan itu dengan kepahaman yang betul. Kalau kita main open saja, semua boleh. Ini isu yang kadang-kadang orang tak nampak. Dia hanya melihat bahawa, oh, kita jangan rasa defensif, kita kena terbuka. Kita menang sebenarnya bila dia orang guna perkataan Allah. Kita kalah, bukan kita menang. Kerana mereka menggunakan dengan cara yang salah. Mereka menggunakan dengan cara yang salah. Dan mereka, kalau kita nak pergi lebih mendalam, kita boleh persoalkan, kenapa tiba-tiba yang nak guna perkataan Allah? Kenapa sebelum ni tak pernah pun timbul isu ini? Dan dalam banyak-banyak istilah, kenapa Allah yang dipilih? Kan? Yahweh ada. Apa lagi nama-nama Tuhan yang pernah dirujuk oleh mereka, mereka boleh gunakan. Kita pun tak risau, dan kita pun tak nak guna istilah dia. Orang Islam tak pernah berminat untuk menggunakan Yahweh merujuk kepada Allah. Dan kita juga tidak berminat untuk guna apa-apa saja nama. Kalau Hindu lagi banyak nama kau nak pinjam. Tapi kita tak nak, kerana kita faham siapa Tuhan kita dan apakah istilah yang tepat untuk menggambarkan Tuhan yang kita sembah. Dan perkataan itu diajar oleh Tuhan sendiri kepada kita, Allah sendiri kepada kita. Jadi ini isunya. Ini bukan masalah tak toleran. Saya ingat saya kena berhenti sama ya, sebab dia ada round-round lain. Boleh lagi? Oh, tak ada. Cakap saja. Ini tidak ada kena-mengena dengan intoleran. Bila kita mengatakan bahawa oh, hanya orang Islam sahaja yang boleh guna istilah Allah, kita bukan tidak toleran kepada orang lain. Kita hanya menyatakan apakah yang sebenar yang harus kita faham melalui istilah itu, dan apa yang harus digunakan dengan tepat apabila kita menggunakan istilah itu dalam konteks bahasa Melayu. Secara semantik, secara linguistik juga kita kena ingat bahawa bahasa Melayu ini ia merupakan bahasa yang banyak dipengaruhi oleh pandangan alam Islam. Itu orang tak boleh nafikan kalau tengok daripada sejarah. Kita ada kalimah-kalimah seperti kalimah ilmu, kalimah wahyu. Kalimah-kalimah yang penting dalam agama kebanyakannya kita ambil terus daripada bahasa Arab. Kerana kita rasa istilah itu lebih tepat untuk menggambarkan makna-makna yang tertentu. Sebab itu kita guna istilah itu. Kita amat teliti untuk menggunakan istilah. Dan istilah ini juga dia penting kerana dia menggambarkan worldview, dia menggambarkan pandangan alam kita. Sebab itu saya tak setuju orang yang simplistik. Tak apa, istilah ni mana ada apa, dia kalimat aja. Kan, nak guna siapa nak guna, yang penting tauhid tu. Yang pentingnya tauhid. Tetapi kita kena ingat, sekularisasi, proses mensekularkan satu-satu masyarakat bermula dengan bahasa. Kerana bahasa menggambarkan pandangan alam. Bahasa ni memberi makna. Bahasa ni membawa falsafah. Dia ada yang digambarkan melalui istilah-istilah. Kalau kita silap menggunakan perkataan atau istilah, kita silap juga nanti menggambarkan hakikat dan makna yang dibawa oleh istilah itu. Sebab itu mula apabila mereka nak mensekularkan orang Islam, mereka ubah makna-makna dalam istilah ini. Di Indonesia dah berlaku dengan begitu luas sekali. Mereka mengambil istilah-istilah Inggeris misalnya secara mudah, secara borong, masuk aja semua. Sampai kita tak boleh nak tahu yang mana bahasa Indonesia, yang mana bahasa Inggeris. Semua ada, sekularisasi, informasi, entusiasi, semua sasi-sasi belaka. Akhirnya kita hilang makna, kita hilang istilah asal. Kita sudah merujuk makna-makna yang sekular kadang-kadang. Kerana kita kena ingat, bahasa yang datang dari barat, dia menggambarkan pandangan alam barat. Kalau barat itu sekarang ini terkenal kerana secular humanism, istilah-istilahnya juga banyak membawa makna-makna yang bersifat sekular. Jadi kalau kita mudah sangat mengambil istilah tanpa meneliti makna,
maka kita akan mudah disekularkan dari segi pemikiran pun. Jangan main-main dengan bahasa. Sebab itu orang-orang dulu, ulama-ulama kita dulu, dia cukup teliti dengan bahasa. Cuba tengok tradisi agama mana yang paling kuat tradisi bahasanya. Tradisi Islam. Tengok kamus-kamus yang dilahirkan oleh ulama-ulama besar kita. Contohnya Lisanul Arab yang ditulis oleh Ibnu Manzur. Kan? 13 jilid besar. Kemudian baru diikuti oleh tradisi barat macam Oxford Dictionary apa semua ni. Dulu ulama-ulama kita yang menulis kamus atau mu'jam ataupun leksikon yang besar-besar ni. Bukan saja nak tunjuk tulis besar-besar. Tetapi nak menghuraikan makna-makna istilah ini dengan tepat. Nak menghubungkaitkan antara satu makna dengan satu makna yang lain. Itu tujuannya. Dan kita harus hargai itu. Dan kita harus teliti makna-makna itu dengan tepat. Kalau tidak, kita jadi keliru. Macam sekarang. Kan? Macam sekarang. Antara orang kita ni kata, no problem, tak ada masalah. Ini satu kemenangan. Apa yang kita menang? Apa yang kita menang? Masyarakat kita keliru. Dan saya yakin, kekeliruan ini bukan hanya berlaku pada orang Islam. Orang Kristian sendiri akan keliru. Orang Kristian sendiri akan keliru. Kerana mereka kata, betul ke kita boleh guna perkataan Allah? Adakah Tuhan kita ni sama dengan Tuhan Allah orang Islam tu? Sedangkan we believe in Trinity. Orang Islam bercakap tentang one God, the only one God. Jadi yang keliru bukan orang Islam sahaja. Yang akan keliru orang Kristian juga. Dan saya yakin kalau ditanya orang-orang Kristian di bawah-bawah sana, orang awam, common people of the Christian, dia orang akan agree bahawa kita tak boleh guna perkataan Allah ni. Sebab nanti kita keliru, kita dah guna istilah-istilah lain sebelum. Jadi kita bukan mengatakan orang Islam saja, tapi kita concern dengan semua orang. Kita concern dengan semua orang. Kita tak nak orang Kristian juga keliru. Jadi gunalah istilah yang telah digunakan. Jangan ambil istilah yang secara umumnya telah digunakan oleh orang Islam. Banyak lagi. Kalau kita tengok satu lagi, ada argumen hujah yang mengatakan bahawa istilah ini predate Islam. Istilah Allah ni dah ada sebelum Islam datang lagi. Apa masalahnya kalau kita guna istilah ini datang sebelum Islam lagi? Betul, banyak sebenarnya istilah-istilah yang datang sebelum Islam. Tetapi istilah ini apabila Islam datang, apabila Al-Quran datang, Al-Quran telah mengislamisasikan makna-maknanya. Itu kena ingat, itu kena teliti. Banyak istilah-istilah Arab yang telah pun ada sebelum datangnya Islam. Tetapi apabila Islam datang, Islam telah mengubah makna-makna istilah ini menjadi makna yang lebih hampir kepada konsep tauhid. Antaranya istilah Allah. Istilah Allah ini dah digunakan oleh Arab sebelum Islam. Tetapi bila Islam datang, Islam mendefinisikan semula apa itu Allah. Mentakrifkan semula. Yang ni kul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu pendefinisian semula. Pentakrifan semula istilah Allah yang mungkin difahami secara berbeza oleh orang Arab sebelum Islam. Jadi kita jangan keliru. Kita kata, sebelum Islam dah ada, kita boleh guna. Kita kena tengok dia punya historical context. Bagaimana banyak, bukan perkataan Allah saja, istilah solat misalnya. Istilah solat dah ada. Tetapi bila datang Islam, datang Nabi Muhammad kata apa? Solat itu apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Nak semayang, tengok macam mana aku semayang. Yang ini semayang. Yang ini kita maksudkan dengan solat. Bukan makna-makna yang dulu. Zakat pun itu juga. Istilah zakat itu mungkin dah ada. Tetapi zakat yang dimaksudkan oleh Islam itu berbeza. Istilah karim misalnya. Saya bagi contoh lain. Istilah karim. Mulia. Dulu sebelum datangnya Islam, istilah karim ini merujuk kepada orang Arab jahiliyah yang paling banyak anak lelaki. Anak-anak lelaki. Sebab dia tak suka anak perempuan. Kita baca dalam sejarah ya, dalam sirah, dia tak suka anak perempuan, yang paling banyak lelaki dan juga yang paling banyak dia punya harta dan yang paling besar dia punya kabilah. Dia punya klan. Kalau klan dia yang paling besar, itulah orang yang paling mulia di kalangan masyarakat Arab. Maknanya
kemuliaan itu, karamah insan itu diletakkan kepada status sosial. Status sosial, dia banyak anak lelaki, dia banyak harta, banyak unta, banyak kambing, biasa banyak Mercedes, kan? Kereta beratur depan rumah, itu yang paling mulia. Jahiliah moden kan? Itu yang paling mulia. Tetapi bila Islam datang, Islam mentakrifkan semula makna karim. Dengan mentakrif semula, misalnya dalam ayat inna akramakum indallahi atqakum. Kata akrama, yang paling mulia di sisi kamu. Akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa. Jadi yang mulia itu dalam masyarakat telah diangkat martabatnya daripada hanya memiliki harta yang banyak kepada mempunyai ketakwaan yang tinggi kepada Allah. Kan lain makna dia tu. Daripada horizontal, dia telah naik ke vertikal. Daripada hubungan hablum minan nas saja, dia telah diangkat kepada hablum minallah. Takwa itu kan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi ini orang yang paling mulia dalam masyarakat. Dan bukan sekadar dalam masyarakat, yang paling penting di sisi Allah. Indallahi atqakum. Ini pendefinisian, pentakrifan yang dibuat oleh Al-Quran. Bukan itu saja, banyak lagi istilah-istilah yang kalau kita tengok sudah ada sebelum Islam. Tetapi bila Al-Quran datang, Al-Quran membuat takrifan semula. Kita orang Islam kena ikutlah takrifan semula ni. Ikutlah apa yang diajar oleh Al-Quran tentang makna-makna yang telah ditakrif semula. Jangan kita ikut makna jahiliyah itu. Takkan kita masih nak anggap bahawa orang yang paling mulia dalam masyarakat, yang paling banyak anak lelaki. Saya kalah. Saya tak mulia lah. Sebab anak saya seorang je lelaki. Yang lain perempuan. Kan? Ini jahiliyah punya konsep karamah insaniah. Kita punya, Islam punya konsep karamah insaniah ialah yang paling dekat dengan Tuhan. Jadi banyak istilah telah diislamisasikan, termasuk istilah Allah. Istilah Allah ni diislamisasikan melalui takrifan-takrifan yang kita sebut tadi. Allah ini macam ni, Allah itu macam tu, kan banyak. Nama Allah ni ada 99. Itu semua takrifan tentang Allah, menerangkan itu adalah Allah. Jadi kalau kita menggunakan istilah Allah ini kepada satu hakikat yang lain, yang dari segi maknanya tidak jelas, yang dari segi maknanya kadang-kadang bertentangan dengan makna yang telah diberikan oleh Al-Quran, sudah pasti kita sekali lagi menzalimi bahasa. Bukan sekali kita menzalimi bahasa, kita dah tak betul lah. Kan? Dari segi pemikiran kita tak betul. Kerana kita menggunakan istilah kepada makna yang salah. Jadi kan orang itu penting untuk kita fahami, untuk kita appreciate, untuk kita menghargai position. Kita tidak bersetuju dengan penggunaan itu. Saya tak kisah apa yang mahkamah putuskan. Yang saya kisah ialah apa yang orang Islam faham. Apa orang Islam faham. Mahkamah boleh je putuskan apa-apa, terutama kalau hakimnya mungkin berbeza dengan kita dari segi fahamnya, kan. Dia boleh saja memutuskan apa-apa. Tetapi yang saya risau, yang dalam pemikiran orang Islam ni, yang sebahagiannya menyokong, yang sebahagiannya bersetuju, tanpa melihat isu ini dalam konteks yang mendalam. Itu kita belum cakap lagi dalam konteks dakwah, kan? Dalam konteks dakwah kita cakap lagi dengan adanya translation macam tu nanti, orang-orang yang baru, kan, yang baru nak berkenal, baru nak berjinak dengan agama, bila membaca misalnya kitab-kitab mereka dalam bahasa Melayu akan keliru. Dan akhirnya dia akan membawa kepada satu faham yang amat bahaya yang telah pun tersebar sekarang ini, iaitu konsep kesatuan agama, transcendent unity of religion. Percaya bahawa sebenarnya semua agama ni sama. Semua agama ni sama aja. They are all leading to the same destination. All roads lead to Rome. Semua jalan pergi ke Rome. Sebab dia orang buat kataan tu, dia katalah Rome. Kalau kita semua jalan pergi Kota Baru. All roads lead to Kota Baru. Tapi kita akan persoalkan, adakah betul semua jalan-jalan ini menuju Kota Baru? Mungkin ada yang tak sampai, kan? Mungkin ada sampai Thailand terus. Silap-silap tak sampai Kota Baru, sampai ke Thailand.
Itu okey lagi kalau sampai jatuh gaung. Kan? Kena rasa lah maksudnya. Kan? Kalaulah ada agama, kita semua kata semua agama sampai kepada kebenaran, semua agama itu benar, itu satu pandangan ataupun satu position yang menyalahi apa yang diajar oleh agama kita. Sebab dalam agama banyak ayat-ayat yang jelas mengatakan agama di sisi Allah ialah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Siapa yang mencari agama yang selain daripada agama Islam, dia tak akan berjumpa. Kan? Dan sekali lagi, itu bukan tidak toleran. Saya kena sebut banyak kali. Sebab itu isu yang dibangkitkan sekarang. Bila kita tidak benarkan mereka menggunakan istilah itu, kita tidak toleran. Sebenarnya yang paling toleran kepada orang bukan Islam ni, orang Melayu kita. Orang Islam kat Malaysia ni, yang paling toleran. Berapa ratus tahun dah kita hidup dengan jiran-jiran kita yang bukan Islam. Berapa banyak yang kita bunuh dia. Berapa banyak kes-kes yang kita saja pergi bunuh dia, macam berlaku di Serbia, di Bosnia. Nah, di Bosnia bila berlaku ethnic cleansing tu, jiran boleh sembelih jiran sendiri. Yang selama ni baik, disebabkan perbezaan agama, dia boleh bunuh jiran yang Islam. Kita pernah buat macam tu. Kita pernah dengan rasa marah pergi bunuh jiran kita hanya atas dasar kita kata Islam yang paling benar. Islam tak pernah ajar begitu. So siapa yang toleran, siapa yang tak toleran? Kalau kita tengok sejarah agama lain, kita boleh ceritakan apa yang berlaku di Spanyol misalnya, di Spain. Apa nasib orang Islam dan juga orang Yahudi ketika itu. Tapi kita tak perlu bangkitkan itu sebab kita bukan nak membangkitkan rasa marah. Kita pun tak marah. Nabi pun suruh hormat agama lain. Tetapi jangan sampai kita compromise dari segi pendirian agama kita. Sebab itu surah Al-Kafirun itu bagi saya merupakan surah yang definitif, yang mengajar kita hubungan antara kaum, hubungan antara agama. Kena faham sungguh bagaimana surah Al-Kafirun itu mengajar kita. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakan kepada orang kafir ini, kami tidak sembah apa yang kau sembah. Maksudnya apa? Allah you tak sama dengan kita punya Allah lah. Ataupun you punya God tak sama dengan kita punya God. Dan itu bukan satu statement yang akan hurt their feeling, kan? Bukan satu statement yang menyebabkan dia akan rasa marah. Sebab wala antum abiduna ma a'bud. Kamu semua pun sebenarnya tak sembah apa yang aku sembah. Kan? Orang kafir, walaupun dia gunalah istilah Allah ke, dia sebenarnya tidak menyembah apa yang kita sembah. Dia masih lagi menyembah Tuhan yang dirasakannya sebagai Tuhan. Diulang kan ayat tu? Wala antum a'biduna ma wala apa? Ma'budu ma apa? Saya kafirun ini sebab selalu tak baca. Sebab take for granted. Tetapi yang akhir itu penting. Bila Tuhan mengatakan lakum dinukum waliyadin. Itu dia punya principle of faith dialogue, interfaith dialogue. Lakum dinukum waliyadin. Kita tak sembah apa yang dia sembah dan dia pun tak sembah apa yang kita sembah. Tetapi kalau kamu nak beragama dengan agama kamu, silakan. Saya tetap akan beragama dengan apa yang saya percaya. Jadi kita tidak menafikan hak dia untuk menyembah apa yang dia sembah. Kerana la ikrah fid din, dia takkan paksa dia sembah apa yang dia sembah. Dan kita pun tak berminat untuk sembah apa yang dia sembah. Kerana agama kamu, agama kamu, agama kami, agama kami. Dan itu sekali lagi bukan intoleran. Itu kita mengisbatkan hak masing-masing. Dan kita mengisbatkan our differences. Ini satu, saya tengok kelemahan dialog antara agama ni, kita selalu nak cakap pasal persamaan. Oh, kita sama. All religions are the same. All religions are talking about one absolute truth. All religions are calling people towards goodness. Mengajak ke arah kebaikan. Betul, kita setuju. Ada banyak aspek-aspek yang sama. Tapi kita juga harus sedar bahawa di sana ada aspek-aspek yang berbeza. Dan aspek-aspek yang berbeza itu kadang-kadang aspek yang fundamental. Very fundamental. Misalnya, ketuhanan. Ketuhanan antara kita dan agama lain bezanya besar.
Antara syirik dan tauhid kan besar. Tapi jangan kita mudah-mudah kata, oh kita sama. We are all believing in one God. Susah lah. Kita tak ada hak nak bercakap begitu. Kita tidak ada hak. Agama kita tidak pernah memberi hak untuk kita mengatakan bahawa agama kita sama dengan agama lain. Tapi atas dasar kadang-kadang politik, atas dasar integrasi apa-apa sajalah, kita kadang-kadang terkeluar istilah-istilah ini. Apa salahnya kita mengatakan bahawa we are different but we respect each other? Cukup. Kita berbeza, tapi kami akan tetap menghormati kamu sebagai orang yang berbeza dengan kami. Tak semestinya kita nak sama belaka. Kan? Kat sini pun pakai tudung beza-beza. Ada pakai kopiah, ada pakai kot. Kan? Tapi boleh cakap nak kalimah Allah pakai kot pun. Tapi apa salahnya? Sebab perbezaan juga satu rahmat. Ikhtilaf juga satu rahmat. Selagi ia tidak membawa kepada keburukan dan kerosakan. Jadi kita berbeza dengan agama lain, biarkan dia berbeza. Yang penting kita memahami di mana hak kita, di mana hak agama lain. Sebab itu saya pun tak setuju kalau kita ekstrim pergi roboh kuil dia, kan? Pergi bom sana, bom sini. This is not Islamic teaching. We have to respect each other. Tetapi jangan sampai kita mengorbankan benda-benda yang fundamental dalam agama dengan mengatakan bahawa agama kita sama. Ini satu kesilapan yang amat besar. Tak kira siapa kita. Kita pemimpin ke, yang the worst one kita orang agama. Kita cakap tentang macam tu, lagi teruk. Kan? Kita harus cakap kebenaran. Kalau yang benar itu ialah Tuhan kita berbeza dengan Tuhan dia, katakan kebenaran. Walaupun susah nak cakap kerana kita nak jaga hati. Susah apa sangat nak cakap kita berbeza, tapi we respect you. Susah ke? Tak susah. Jadi kita mesti selalu jeling saya. Tapi dia tak bagi apa-apa indikasi. Jadi saya terus dia dah bercakap. Ya, boleh ya. Jadi kalau kita sedar isu-isu ini, saya ingat kita akan lebih teliti dari segi memberikan pandangan kita dan meletakkan position kita terhadap isu ini. Sebab itu saya rasa isu ini tidak boleh diselesaikan melalui mahkamah. Isu ini tidak boleh diselesaikan melalui legal proceeding ataupun legal ruling. Kerana ia melibatkan kefahaman. Orang kena faham. Jadi kena ada dialog, kena ada perbahasan, perbincangan, kena diberi faham tentang isu ini. Barulah nantinya ia akan memberikan satu kedudukan yang baik terhadap orang Islam dan juga terhadap agama-agama lain. Saya ingat saya dah sebutlah semua benda-benda yang penting tu. Kalau nak berbincang, saya rasa tak ada masalah. Kita boleh berbincang apabila ada soal jawab. Cuma kesimpulan saya tentang pandangan-pandangan tadi ialah, yang pertama sekali, kita jangan simplistik lah dalam agama. Saya setuju bahawa agama itu mudah. Ini kena bezakan antara religion is simple dengan we are simplifying religion. Itu beza tu. Antara agama itu mudah dengan kita memudah-mudahkan agama. Itu beza. Yang pertama tu kita setuju agama ni mudah. Jangan susah-susahkan agama kerana agama ni untuk semua. Untuk semua. Tetapi kita jangan mempermudah-mudahkan seolah benda-benda ni semua simple belaka. Siapa kata tauhid ni simple? Tauhid ni dia ada aspek yang simple, dia ada aspek yang mendalam. Kalau kita bercakap dengan orang Badui, kan, cakap dengan orang Arab Badui, kita cakaplah aspek yang simple itu. Tapi kalau kita bercakap dengan orang yang educated, orang yang mempunyai pendidikan yang tinggi, daya akalnya tinggi, kita harus lebih mendalam dari segi kita punya huraian kita tentang tauhid. Kerana apa?
Kerana kefahaman tauhid yang mendalam itu nanti akan membantu kita. Satu, untuk memperkukuhkan akidah kita sendiri. Yang keduanya, mudah untuk mempertahankan akidah kita ini daripada diserang oleh pelbagai bentuk cabaran-cabaran, terutama sekali cabaran akliyah, cabaran yang datang sekarang ni. Dan sekarang ni falsafah datang dalam pelbagai bentuk. Kan? Ada falsafah secular humanism, ada falsafah liberalism, ada falsafah humanism, macam-macam. Secularism, transcendentalism dan lain-lain lagi. Jadi kalaulah akidah kita ni terlalu simple, kan? Tuhan itu satu cukuplah. Tak payah hurai banyak-banyak. Kenapa nak lawan itu, lawan ini, apa semua, pening orang nanti. Tetapi dengan memahami lawannya apa semua dan huraian secara mendalam, itulah nanti apabila datang. Tapi kalau akidah semua jadi mudah saja, semayang pun kan, ibadat pun buat yang mudah-mudah belaka. Tak payahlah ikut mazhab-mazhab ni, buat apa? Kan, susah. Ikut saja apa yang Quran Sunnah cakap. Betul. Secara literal betul, tapi makna tu silap. Sebab bila kita kata begitu, seolah-olah kita mengatakan imam-imam mazhab ni semua tak ikut Quran Sunnah. Kan? Implikasi dia, mafhum mukhalafah dia. Seolah-olah imam mazhab dan imam-imam yang ada dalam sekolah-sekolah fiqh ini semuanya tidak mengikut Quran dan Sunnah. Itu satu kebiadaban terhadap ulama-ulama kita. Mereka telah berijtihad menggunakan dia punya tenaga, sama ada tenaga fikiran ataupun tenaga jasmaniah untuk mencari, belajar semua, yang akhirnya mereka dapat memberikan pandangan-pandangan yang begitu mendalam. Tiba-tiba kita dismiss saja. Kita kata, oh tak perlu. Kita baca sendiri Quran. Masalahnya kita baca Quran, kalau kita buat sendiri kita punya istinbat hukum melalui ayat-ayat Quran, nantinya kita pun akan sampai kepada kesimpulan yang telah dibuat oleh imam-imam mazhab ni. Kalau kita hebat sangatlah, boleh buat ijtihad. Dia tak lari daripada mazhab-mazhab yang dah ada. Sebab mazhab-mazhab ni sudah menghuraikan benda itu dengan mendalam sekali. Ada pandangan-pandangan yang berbeza, yang kalau kita tengok Quran pun, bila kita ijtihad sendiri pun, nanti dia akan jatuh kepada mazhab-mazhab yang telah ada ni pun. Jadi kenapa tidak kita rasa tawaduk dan ikut? Ikut bukan makna taklid, buta. Kan? Mengikut imam-imam mazhab ini, kita meletakkan otoriti kita. Kita punya kepercayaan terhadap kewibawaan ilmu. Kita bukan ikut orang tepi jalan. Bila kita ikut mazhab ni, kita bukan ikut Tom, Dick and Harry tepi jalan ini. Tetapi kita mengikut satu wibawa ilmu yang telah disahkan oleh umat. Umat keseluruhan telah mengiktiraf kehebatan ulama-ulama ini. Jadi kenapa kita begitu takabur untuk mengatakan bahawa we don't need all this? Ini saya ingat pendirian yang harus ada kepada kita orang Islam, terutama yang muda-muda ni lah. Saya pun muda lagi. Belum pun sampai 40 lagi. Kempen lah. Tak, maksudnya saya ni bersama-sama dengan saudara dari segi semangatnya itu. Tetapi kita orang muda bersemangat pun, kita harus ada hikmah. Wisdom itu kena ada. Kebijaksanaan itu kena ada. Kita harus berfikir secara bijaksana apabila meneliti isu-isu. Jangan kita terlalu bersemangat sehingga kadang-kadang kita silap dari segi meneliti isu dan akhirnya kita salah dari segi membuat judgement. Jadi saya ingat saya berhenti setakat itu dulu. Kita nak dengar juga daripada sahabat kita pandangan-pandangan yang lain yang mungkin saya tak sempat suarakan. Saya berhenti dulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Farid. Jadi apa yang dapat saya simpulkan daripada penjelasan yang diberikan sebentar tadi, jadi di sebalik pihak yang menyokong dengan hujah-hujahnya, pihak yang menentang dengan hujah-hujahnya, kita sebagai umat Islam semestinya faham betul-betul apa sebenarnya maksud kalimah Allah lah. Maknanya isu kat sini bukan hak penggunaan, tetapi maksud sebenar bagaimana kalimah Allah itu digunakanlah. Maknanya mengikut maksud yang hakiki. Jadi untuk faham maksud ni, jadi untuk faham maksud ni boleh datang ke kuliah Dr. Farid
kuliah tauhid setiap hari Isnin pukul 5 di sini. Di sini. Jadi setiap hari Isnin kuliah tauhid start pukul 5 suku. Okey, jadi seterusnya kita akan serahkan kepada saudara Faisal. Jadi saya nak tanya, saudara selaku wakil pelajar Islam kebangsaan lah. Jadi apa pandangan saudara terhadap isu ini? Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang dinyatakan oleh Dr. Farid sebentar tadi, ada pihak yang membahaskan bahawa kalimah ni sudah pun diguna di negara-negara lain, contohnya di Indonesia. Jadi sekiranya kalimah ini memang dapat digunakan oleh pihak yang sebelah sana, jadi apa implikasi-implikasi yang mungkin timbul daripada keputusan ini? Dan yang ketiga, apakah peranan kita sebagai mahasiswa dalam menangani isu ini? Silakan. Baik, terima kasih kepada Profesor ini, Saudara Azharul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya muliakan guru tauhid saya, Dr. Farid Syahran. Yang saya muliakan Dr. Amran, pimpinan gerakan pelajar dan seluruh rakan-rakan mahasiswa yang hadir, menunjukkan concern saudara tentang isu nasional yang berlaku dalam konteks Malaysia hari ini. Baik, kalau guru tauhid saya ambil pendekatan untuk tidak menjawab soalan, kalau anak murid tak ikut kata guru. Berbalik kepada persoalan tentang situasi implikasi terhadap sistem sosial dalam negara. Baik, seperti mana yang kita sudah maklum, dalam konteks gerakan kristianisasi, sebenarnya salah satu pendekatan yang digunakan oleh puak kristianisasi untuk menjayakan agenda mereka ialah dengan memperbumikan agama Kristian itu sendiri dalam konteks masyarakat sesebuah negara. Dalam arti kata lain, antara modus operandi yang digunakan oleh dakwah Kristian ialah dengan memperbumikan agama Kristian itu sendiri dalam konteks keserasian masyarakat setempat. Suatu saudara, kalau kita lihat apa yang berlaku di Afrika. Di Afrika, antara dakwah yang dibuat untuk menserasikan agama Kristian dengan masyarakat Afrika ialah dengan mempromosikan Tuhan itu black, the Jesus is black, Tuhan itu hitam dan sebagainya. Saudara boleh, atau tuan-tuan boleh tengok buku, saudara boleh tonton cerita Malcolm X, bagaimana berlaku persoalan, adakah Tuhan itu hitam atau Tuhan itu putih. Saudara boleh jawab lagi. Baik, itu yang pertama. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kita lihat perkembangan agama Kristian di Eropah. Yang di mana kalau kita lihat buku The Clash of Civilization in Islamic Perspective, Dr. Abu Amnah Philip menyebut bagaimana sebenarnya agama Kristian itu sendiri telah dipaganiskan, telah dipagankan menerusi pahaman-pahaman Yunani, Greek, Rom dan sebagainya. Sebab itu saya nak ambil contoh tarikh Christmas 25 Disember yang lepas. Kita boleh persoalkan, adakah benar tarikh 25 Disember yang lepas adalah tarikh kelahiran Nabi Isa? Sepatutnya kalau kita nak menyatakan tarikh kelahiran Nabi Isa tepat ialah pada 1 Januari. Sebab tarikh 1 Januari adalah tarikh bermulanya tarikh miladi. Tapi mengapa 25 Disember? Sebab kalau kita lihat dalam konteks gaduh sejarah perkembangan agama Kristian ke Eropah, agama Kristian ini ditolak oleh masyarakat Eropah. Pendakwah-pendakwah Kristian dihina, diseksa dan sebagainya. Dan akhirnya antara pendekatan yang mereka gunakan ialah memastikan tarikh 25 Disember bahawa Melayu itu sudah cukup hebat, kuat tauhid akidah Islamiahnya. Maka cukup mustahil untuk mereka mengkristiankan masyarakat Melayu. Ini diakui oleh sejarah-sejarah barat. Sebab itu antara pendekatan yang mereka gunakan ialah dengan mengirukan masyarakat Melayu. Ini yang berlaku di Indonesia. Mereka tidak menyerang, mereka tidak menyampaikan dakwah secara terus untuk masuk agama Kristian, tapi mereka mempromosikan apa yang disebut Dr. Farid Syahran, Transcendent Unity of God. Tuhan itu satu. Kita semua menyembah Allah yang sama. Kita semua menuju ke arah
ke arah gaung yang sama istilahnya. Dan sebagainya. Itu cara pendekatannya juga oleh pihak Kristian untuk memastikan agenda Kristianiti itu berjaya. Sebab apa? Kalau kita lihat sesuatu sejarah, masyarakat Melayu Melaka walaupun dijajah oleh Belanda, walaupun dijajah oleh Portugis, walaupun dijajah oleh British sekalipun beratus tahun, tapi akidah kita tetap sama. Akidah kita ialah Islam. Dibandingkan dengan apa yang berlaku di Filipina. Di Filipina, selain selatan, di utara Filipina, bila mana tentera-tentera daripada Sepanyol datang, tak sampai, kalau saudara baca buku sejarah Melayu, tak sampai 100 hari, ribuan masyarakat Filipina telah dimurtadkan. Ini perbezaan antara masyarakat Melayu dan masyarakat selain Melayu. Dan inilah concern yang ingin kita sampaikan. Sebab apa? Sebab sebenarnya yang saya sebut, isu ini bukan isu majalah semata-mata, bukan isu bahasa semata-mata. Tapi isu ini melibatkan jangka masa panjang, melibatkan generasi kita pada masa akan datang. Saya nak buat contoh, bila mana kita sebut tentang kekeliruan. Saya, bila mana kita memperjuangkan isu ini, rakan-rakan dalam Facebook, rakan-rakan dalam internet, ramai yang menyerang. Dia sebut, apa nak keliru? Ustaz-ustaz kita ni tak kuat akidah ke? Selain, baca itu lain lah. Dia bersoalkan, ustaz-ustaz kita ni tak kuat akidah ke nak keliru? Saudara-saudara sekalian, Allah Ta'ala dia lagi maklum, manusia ni akal terbatas. Sebab tu Allah Ta'ala bila mana menyuruh kita bersyahadah, Allah Ta'ala menggunakan kalimah ilah dan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah Ta'ala tak suruh kita bersyahadah asyhadu an la Allah illa Allah. Aku ni saksi bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Bukan je aku ni saksi bahawasanya tidak ada Allah melainkan Allah. Cuma saudara bersyahadah, aku ni saksi bahawasanya tidak ada Tuhan kat dunia ni melainkan Tuhan. Saya bagi masa 24 jam. Confirm esok masuk ke jemputan. Sebab kita tak mampu nak fikir, saudara. Sebab ini konteks kekeliruan. Ini diambil oleh Allah Ta'ala. Sebab Allah menekankan dalam konteks ini, bila mana kita nak bersyahadah, Allah membezakan kalimah Allah dan ilah. Allah membezakan kalimah Allah Ta'ala itu sendiri dengan Tuhan-Tuhan yang sesat yang dipercayai oleh agama-agama lain. Termasuk juga dalam konteks firman Allah dalam satu ayat, "Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata." Kalau kat dunia ini ada alihah, Allah guna perkataan alihatun. Allah tak guna "Lau kana fihi ma'allah illa Allah." Allah tak sebut kalau kat dunia ni ada Tuhan melainkan Allah, maka binasalah dunia ni. Dan saya nak cabar juga saudara kalau boleh fikir perkataan ini. Kalau dekat dunia ini ada Tuhan selain Tuhan, boleh terfikir tak? Sudah tentu akan merumitkan pemikiran kita. Mungkin kalau tak masuk jemputan, masuk kampung je ni. Ini situasi yang berlaku bila mana kita sebut tentang kekeliruan. Satu, bila mana kita sebut tentang kekeliruan, ini lumrah manusia. Lumrah manusia sebab apa? Sebab akalnya bersifat terbatas dan sebagainya. Saya juga ingin menyentuh tentang aspek apa yang disebut tentang jangka masa panjang, kesan jangka masa panjang selepas pronouncement of the judgment, selepas kes ini dikeluarkan keputusannya. Baik, saya melihat rata-ratanya generasi muda hari ini tidak melihat implikasi besar, implikasi kesan jangka masa panjang terhadap negara, terhadap generasi muda. Sebab itu kita melancarkan gerakan KP kesedaran implikasi terhadap Islam dalam konteks masyarakat Melayu. Saudara-saudara sekalian, saya ambil contoh dalam konteks aspek perspektif undang-undang yang kita boleh kaitkan dengan sosial. Bila mana hakim menjatuhkan hukuman ataupun bila mana hakim menetapkan bahawa kalimah Allah tidak lagi eksklusif untuk Muslim, bermaksud agama-agama lain boleh menggunakan kalimah Allah untuk apa juga tujuan, kepentingan dan sebagainya. Dan kalau 20 tahun akan datang, kalau pihak Kristian mahu ubah perkataan gereja kepada rumah Allah, kepada Baitullah, apa kita boleh buat? Ini satu implikasi yang cukup besar yang kita gagal melihat dalam konteks jangka masa panjang. Termasuk juga kalau Injil, kitab Injil, sekarang ni kitab Bible. Kalau pihak Kristian berusaha bersungguh-sungguh untuk membuat satu penerbitan baru, menukar perkataan Injil itu kepada kitab Allah, dijual merata tempat, apa kita boleh buat? Adakah kita mampu untuk menentang dan sebagainya? Termasuk juga dalam konteks aspek ekonomi. Kedai makan non-Muslim contohnya. Kalau kedai makan India, yang sah-sah India yang ada 3 calik tu, dia letak flag Allah. Dan akhirnya kita istilahnya terkeliru. Kita masuk makan, kita ingat halal dan sebagainya. Apa kita boleh buat? Kita boleh saman? Kita boleh report kepada JAKIM? Kita boleh report polis? Tak boleh sama. Sebab apa? Sebab ini ketetapan mahkamah. Sebab tu dalam konteks ini, bagi saya, dalam konteks implikasi sosial, harus kita sama-sama fahami secara yang lebih jelas
Bukan hanya dalam konteks literal semata-mata, bukan dalam konteks majalah. Saya kecewa bila mana ada orang sebut kita harus berlapang dada. Sebab apa? Sebab ini hanya isu majalah kecil. Amboi, kecil sangat. Sebab apa? Sebab dia akan melihat dalam konteks jangka masa panjang. Termasuk juga dalam masuk juga kalau satu masa nanti satu patung dia batu cave, patung Musa, batu cave, ada semua tahu. Kalau patung Musa tu dia nak letak oleh Allah dekat pusat patung tu, kita marah tak? Dia nak letak oleh Allah dekat patung pusat tu sebagai tanda nak mempersedakan kita. Niat nak mempersedakan kita. Kita marah tak? Tapi apa boleh kita buat? Mereka akan aju Allah milik kami. Itu situasi yang berlaku dalam konteks sosial. Tapi saya ingin tegaskan sekali lagi, dalam konteks ini kita harus memandang dalam konteks jangka masa panjang implikasi terhadap masyarakat. Selain apa implikasi yang berlaku dalam konteks Indonesia. Saya nak bawa contoh di Bintulu. Saya difahamkan di Bintulu sudah ada gereja yang bernama Gereja Bonda Allah. Saya difahamkan, saya tak tahu sejauh mana kebenarannya. Tapi itu berlaku di Sabah, Sarawak. Gereja yang bernama Bonda Allah. Mungkin Pak ini kalau kita ke Sarawak, kalau kita ke Sabah, kalau kita dapat satu gereja yang namanya Bonda Allah, kita akan masuk. So ini aspek kekeliruan yang berlaku dalam konteks hari ini. Dan juga saya ingin sentuh tentang apa yang disentuh oleh beberapa NGO yang lalu, ataupun beberapa pakar perundangan, beberapa tokoh peguam dalam negara tentang kesan daripada keputusan kehakiman ini. Saudara saya sekalian, kalau kita lihat susul galur sejarah atau susul galur, sedikit susul galur kes Herald ini, sebenarnya pada tahun 1986, Kabinet telah menetapkan bahawa 4 perkataan suci Islam tidak boleh digunakan oleh mana-mana agama lain. Perkataan pertama, perkataan Allah. Perkataan kedua, perkataan solat. Perkataan ketiga, perkataan Kaabah. Dan perkataan keempat, perkataan Baitullah. Bila mana kes ini telah berjaya dibawa dan telah berjaya mendapat keputusan mahkamah, bila mana mahkamah telah menetapkan bahawa keputusan kabinet itu ultra bias, keputusan kabinet itu tidak relevan, maka bukan hanya kalimah Allah yang akan terkesan, saudara. Kalimah Kaabah juga akan terkesan, kalimah solat akan terkesan, kalimah Baitullah akan terkesan. Jadi jangan heran kalau kat Sabah ada Kaabah kedua selepas ini. So ini satu bentuk, satu yang saya sebut dalam konteks reality. Sebab itu dalam konteks perundangan, bila mana sesuatu golongan itu dapat satu ruang kecil, mereka akan menggunakan ruang kecil itu untuk satu tujuan yang lebih besar. Ini implikasi undang-undang. Sebab itu dalam konteks ini, sebab itu saya sering kali sebut, ini bukan isu majalah, bukan isu kalimah Allah semata-mata. Bila mana mereka mendapat autoriti yang kecil berkenaan dengan majalah Herald ini, mereka akan pergunakan majalah Herald ini untuk agenda yang lebih besar. Ini yang gagal kita fahami secara bersama. Dan juga sebenarnya secara keseluruhan kes yang dibawa oleh Marfi, seorang tokoh Kristian, Tan Sri Marfi, padri terbesar di Malaysia yang diberi gelaran Tan Sri Marfi. Saya difahamkan cukup ego dan sebagainya yang tidak mahu dibawa berbincang. Tan Sri Marfi ini ataupun gerakan Kristian ini sebenarnya adalah suatu gerakan yang terancam. Sebab apa saya katakan terancam? Sebab kalau kita lihat maklumat yang kita dapat, sebenarnya kes kalimah Allah ini, kes Herald the Catholic Weekly ini bukan satu-satunya kes untuk tahun ini. Saya dapat makluman pada 12 Januari 2010 akan ada satu kes yang lain, iaitu kes sidang Injil Borneo. Kes yang menuntut supaya keempat-empat perkataan yang saya sebut tadi dibolehkan digunakan. Ini sebenarnya satu gerakan yang cukup sistematik yang kita akan lihat. Satu gerakan yang cukup sistematik yang disusun berpuluh tahun. Mula-mula kita attack kalimah Allah. Kemudian 12 Januari ini akan bawa satu kes baru yang kita tak tahu. Saya yakin rata-rata di kalangan di hadapan saya ini tidak tahu kes yang berlaku hari ini. Dan juga dalam konteks kehakiman, saya ingin menyentuh sedikit tentang aspek perundangan. Walaupun minggu depan saya difahamkan oleh saudara ahli lakuan akan ada siri di kuliah undang-undang melibatkan Lekki Nordin dan Alibari. Tapi ingin saya sentuh sedikit menggunakan saya graduan undang-undang. Saya ingin sentuh sikit tentang apa yang berlaku dalam konteks undang-undang. Sebelum ini saya sudah bertemu dengan beberapa peguam yang terlibat dan juga termasuk Datuk Faizal Tamicik, bekas Hakim Besar Malaya, dan juga Datuk Zaliha Kamaruddin, bekas dekan ICOL. Ya, betul. Okey. Saya difahamkan apa yang disebut oleh Datuk Faizal Tamicik, sehingga hari ini pejabat peguam negara tidak dapat
tidak menerima ground of decision. Ratio resident die lah, mungkin sudah tak faham. Ground of decision ni alasan penghakiman sehingga hari ini tidak dikeluarkan, tidak diberikan kepada pejabat pegawai negara. Ini apa yang disebut oleh Datuk Faizal Tabicik. Dan juga dalam konteks kajian undang-undang, Datuk Faizal Tabicik menyebut kalau kita lihat autoriti-autoriti yang digunakan oleh mahkamah waktu itu ialah autoriti yang cukup lemah, yang kita boleh bawa kepada Division for Court Inquiry. Kalau macam mana tahulah, Division kita nak revise, kita nak kaji balik disebabkan kesalahan dan sudut fakta-fakta hujah dan sebagainya. Ini yang disebut oleh Datuk Faizal Tabicik, bekas Ketua Hakim Besar Malaya. Dan juga antara hujah yang disebut, antara hujah yang antara hujah penghakiman yang kita lihat gagal meyakinkan kita ialah antaranya yang pertama, bila mana KDN, Kementerian Dalam Negeri, bawa hujah national security, bila mana pihak KDN bawa hujah public order ataupun ketenteraman awam, sensitiviti kaum, sensitiviti agama, sensitiviti isu, pihak hakim menyatakan bahawa ini tidak relevan. Saya lihat walaupun Agus Tipor dah mati, tapi ada juga Agus Tipor yang kedua. Dia kata tidak relevan. Dia kata national security ini tidak relevan. Seolah-olah mahkamah mencabar rakyat untuk mengadakan sesuatu di luar jangkaan. Okey, itu yang pertama. Dan yang kedua, saya baca akhbar New Straits Times sehari selepas keputusan mahkamah. KDN, okey, artikel 11/4 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa agama-agama lain tidak boleh disebarkan kepada agama lain. Baik, hakim menyatakan bahawa herald dibolehkan menggunakan kalimah Allah disebabkan tidak disebarkan kepada masyarakat Islam. Tapi bila mana KDN bawa hujah herald ini dipublish dalam internet, hakim kata apa? Hari ini kita berada dalam dunia IT yang tak boleh nak elak. Macam mana kita tak cakap? So, bila mana herald ini dipublish ataupun disiarkan dalam kita sebut website ataupun dalam internet dan sebagainya, ini satu bentuk prejudis yang sebenarnya satu bentuk propagating agama Kristian kepada umat Islam. Bukan by hand saudara, tapi ini internet, online dan sebagainya. Dan juga kedudukan hakim. Saya juga difahamkan oleh saudara Reno Rijal. Reno Rijal sebut Hakim Datuk Lau Bilal ni bukan hanya Kristian, tapi cukup kuat Kristian dia. Cukup kuat iman dia. Iman, betul itu. Antara buktinya sebab saudara Reno Rijal sebut hakim ini setiap tahun pada akhir bulan dia akan pergi ke mahkamah. Dia akan pergi ke gereja, dia akan jadi preacher lah. Dia akan baca khutbah di gereja-gereja menunjukkan betapa alimnya hakim ni. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita lihat susu kalau anak dia, dia bijak sebut anak Datuk Lau Bilal ni, nama dia Mary, nama yang faham kan? Maksudnya Mary, bukan Michael. Nama biblical ni liberal kan. Tapi nama Mary Solomon macam tu. Biblical. Biblical. Adam dan sebagainya. Itu nama-nama yang menampilkan kealiman seseorang dalam agama Kristian. Baik. Solomon Saleh disebut oleh daripada sana. Dan juga hakim menyebut perkara 3 Perlembagaan Persekutuan menyebut agama Islam adalah agama persekutuan, tetapi agama lain boleh diamalkan secara aman dan harmoni. Saudara-saudara sekalian, ini hujah hakim yang menyatakan bahawa agama Islam, agama Kristian boleh diamalkan secara aman dan harmoni. Kita persoalkan balik, adakah dengan menggunakan kalimah Allah ini boleh menjamin agama Kristian ini diamalkan secara aman dan harmoni? Suatu dalam yang saya sebut ada setengah jam temu ramah saya dengan wartawan BBC, saya sebut yes, memang kita uphold freedom of religion, tapi freedom of religion kita ialah artikel 3 Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan bahawa peaceful and harmony. Itu essence freedom of religion kita. Kalau satu bentuk provokasi yang dibuat oleh pihak Kristian yang menyebabkan apa yang berlaku hari ini, berdemonstrasi setiap hari di jalanan, adakah ini bentuk peaceful and harmony yang kita nak? Sudah tentu bercakap dengan Perlembagaan Persekutuan. Dan juga beberapa hujah lain yang disebut oleh Datuk Faizal Tabicik dan juga beberapa tokoh peguam yang lain. 5 minit lagi ya. Dr. Farid Syarif pun nak lawan, saya pun lawan juga. Baik. Mungkin kesimpulan lah, 5 minit lagi kesimpulan. Contoh saya ingin tegaskan hari ini. Kita kena jelaskan dalam pemikiran kita dalam konteks hari ini. Sebenarnya
bila mana kita mendukung perkara 3 Perlembagaan Persekutuan, agama Islam, agama persekutuan, kita harus memahami konteks itu yang sebenar. Sebenarnya bila mana disebut agama Islam, agama persekutuan, agama Islam itu adalah agama negara, bukan agama rasmi. Siapa sini yang bersetuju mengatakan bahawa Islam adalah agama rasmi Malaysia? Bukan, saudara. Agama Islam bukan agama rasmi tapi agama negara. Saya nak buat contoh. Dr. Farid Syahran kalau jadi Perdana Menteri, datang sini dengan kereta rasmi. Cuba saudara bayangkan kereta rasmi dan kereta peribadi. Kereta peribadi kereta milik Dr. Farid Syahran. Tapi kalau kereta rasmi, kereta yang dipinjamkan kepada Dr. Farid Syahran. Itu term agama rasmi. Suatu dalam konteks ini, bila mana kita nak sebut Islam agama persekutuan, Islam itu bukan agama rasmi. Kalau Islam itu agama rasmi, bermaksud Islam itu dipinjamkan kepada Malaysia. Tapi kita sebut Islam itu adalah agama persekutuan. Yang disebut oleh Profesor Abdul Aziz Bari, guru saya juga dulu. Disebut kesan daripada perkara 3 menyatakan bahawa sebenarnya negara Malaysia ini adalah negara yang ada akidah. Ini clear. Kita kena clear. Negara Malaysia adalah negara yang ada akidah. Apa akidah negara Malaysia? Negara Islam dan sebagainya. Jadi kesimpulan lah. Tadi dah kesimpulan, ni kesimpulan yang kedua. Jadi kesimpulan saya nak sebut hari ini dalam konteks isu kalimah Allah, saya minta semua gerakan pelajar, semua rakan-rakan mahasiswa generasi muda faham isu ini dalam konteks jangka masa yang panjang. Sebab saya sudah letih menasihatkan nasihat lah. Itu baru Facebook, saudara. Itu baru Facebook, berdebat dalam Facebook. Dah letih kita nak argue dan sebagainya dalam konteks ini, dalam konteks jangka masa panjang. Sebab apa? Sebab terdapat segelintir masyarakat Melayu generasi muda yang sudah terpengaruh dengan pendekatan liberal, pendekatan bebas, terbuka dan sebagainya. Ya, memang kita terbuka. Terbuka yang bagaimana? Kalau nak dikira terbuka, dapat yang tempat lagi terbuka. Sebab dalam konteks ini, saya nak sebut sekali lagi, dalam konteks kita nak tangani isu kalimah Allah ini, saudara perlu letakkan isu ini sebagai isu yang besar. Mungkin ada yang menyebut isu ini isu politik. Bagi saya itu bukan isu politik, itu isu NGO. Ada yang menyebut isu ini memberi kredit kepada parti politik. Sebab itu saya nak tegaskan, dalam konteks isu ini, kita harus tolak dahulu fahaman ideologi parti politik. Dan juga dalam desakan saya semalam bersama Datuk Jamil Khair, Menteri Jabatan Perdana Menteri, saya sebut kita minta PKPM, seluruh pelajar Malaysia minta pemimpin Melayu Islam di seluruh negara duduk satu meja, keluarkan satu kenyataan bersama mempertahankan kalimah Allah Ta'ala. Ini penting, saudara. Bila mana kita berjaya capai apa yang kita hasratkan itu, kita dapat buktikan kepada non-Muslim. Walaupun berbeza dari sudut pakaian politik kita, walaupun hari ini saya pakai baju coklat, saudara sahabat saya pakai baju ungu, tapi dalam konteks agama, dalam konteks Islam, kita bersama. Sekian itu saja daripada saya. Sekian saya serahkan kepada pengurusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Faisal. Jadi apa yang saya faham berdasarkan penjelasan beliau sebentar tadi, agama Islam ni adalah bukan sebagai agama rasmi Malaysia, tapi sebagai agama negara Malaysia. Dan isu penggunaan kalimah Allah ini bukan hanya satu isu yang kecil, tapi satu isu yang besar yang akan menyebabkan berbagai implikasi-implikasi yang buruk terhadap umat Islam. Dan kita sebagai mahasiswa semestinya peka dan faham isu ini dengan sebetul-betulnya untuk kita sebarkan kepada sahabat-sahabat kita yang lain yang mungkin sama ada masih berada di umbang-ambing ataupun sudah terjerumus kepada pihak yang sebelah lagi lah. Jadi sekarang kita tiba kepada sesi soal jawab. Jadi disebabkan masa pun tak begitu mengizinkan, jadi saya harap bagi mereka yang ingin menanyakan soalan, cuba ringkaskan soalan tu seringkas-ringkas yang mungkin lah. Jadi bangun, cakap, beritahu nama dan dari kuliah mana, dan boleh teruskan dengan soalan. Jadi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Wan Faisal bin Wan Kamal, graduan Universiti Teknologi Petronas, menganggur sepenuh masa. Soalan kepada Dr. Farid, apakah kita lihat sekarang ni berlaku proses di-Islamisasi yang berleluasa? Satu dari external factor, iaitu ialah golongan Kristiannya, liberalnya, dan satu lagi ialah daripada faktor dalaman yang melibatkan aliran pemikiran Islam yang
asing, contohnya pengaruh Wahabi dan Salafi, dan juga pengaruh modernis reformis yang sama-sama menolak tradisi Islam dari segi ilmu kalam, mantik yang amat diperlukan dalam menjelaskan isu ini. Contohnya kerana bila kita bercakap tentang isu ini, ada otoriti Islam seperti golongan Salafiyah yang menjelaskan isu ini dalam keadaan yang sangat menirukan, yang memberi untung kepada pihak satu lagi berbanding dengan pihak kita Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenar. Jadi apakah itu satu petanda di islamisasi yang sedang berlaku berleluasa dalam konteks masyarakat kita pada hari ini? Wallahu a'lam. Kita kumpulkan soalan dulu, boleh jimatkan masa. Dia boleh teruskan pada orang yang seterusnya. Saya nak pegang mic bagi pada siapa bagi soalan. Siapa bagi soalan? Ada? Mesti saya mungkin nak tanya pada sahabat saya lah, saudara Faisal, sebab dia ambil undang saya ambil politik. Ada kemungkinankah bahawasanya di peringkat Raja-Raja Melayu itu dia memainkan peranan dalam hal ini? Sebab kalau kita lihat perkara ini dia selari dengan peruntukan di bawah kuasa Raja-Raja Melayu lah, bahawasanya di bawah hal ehwal Islam itu ada kuasa di peringkat Raja-Raja. Allahuakbar. Saya ada soalan yang lain daripada sistem Muslimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sobri. Saya nak tanya soalan kepada Dr. Farid. Saya nak tanya, saya minta respon kepada Dr. Farid terhadap kenyataan Founder Dr. Harun Din berhubung dengan kenyataan beliau bahawasanya bangsa siapa yang bersetuju penggunaan kalimah Allah di kalangan non-Muslim, khususnya Kristian, maka boleh membawa pada kekufuran, berpegang pada dalil ar-ridha bil kufrun. Okey, yang itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa pula respon Dr. Farid berhubung dengan kenyataan Dr. Asri yang mengatakan bahawasanya bangsa siapa yang mengatakan bahawasanya bangsa siapa yang tidak bersetuju penggunaan kalimah Allah di kalangan non-Muslim, khususnya Kristian, maka dia lebih sesat lagi. Ada kenyataan beliau. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi yang daripada sister Muslimin, Muslimat, tak ada Mungkin boleh kita jawab dulu soalan dan kemudian sesi kedua untuk soalan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang soalan berkenaan dengan Dr. Asri, saya serahkan kepada guru saya. Okay, saya mungkin nak jawab soalan tentang apa yang disebut oleh saudara Hasnah ni tentang kuasa Raja-Raja Melayu dalam konteks kita nak tangani isu ini. Baik, sebenarnya dalam masyarakat anjuran Islam terdapat dua pandangan utama lah. Pertama, mahu ianya diselesaikan menerusi campur tangan Raja-Raja Melayu. Dan yang kedua, golongan yang mahu teruskan ini dibawa ke Mahkamah Rayuan, Persekutuan dan sebagainya. Baik, dari sudut kuasa Raja-Raja Melayu, saya ingin ambil contoh jadual 4, skedul 4 dalam Persekutuan. Kalau pelajar undang-undang boleh cek jadual 4, skedul 4 dalam Persekutuan. Kebetulan di tangan saya ada Perlembagaan Persekutuan. Okey, kalau kita lihat perkara 4. Profesor Azbari nak tanya ke sini. Okey, kalau kita lihat ni saya nak baca sikitlah. Kalau kita lihat jadual 4 Perlembagaan Persekutuan menyebut oath of yang di-Pertuan Agong, sumpah yang di-Pertuan Agong. Kami sekian yang di-Pertuan Agong
bagi Malaysia bersumpah dengan melafazkan wallahi wa billahi wa tallahi. Ini berat sumpah. Ada sebut dalam ni. Wallahi wa billahi wa tallahi. Sekian. Saya ambil ayat yang terakhir. Dan lagi kami berikrar mengaku dengan sesungguh dan dengan sebenarnya memeliharakan pada setiap masa agama Islam dan berdiri tetap di atas pemerintahan yang adil dan aman di dalam negeri. Ini sumpah yang Tuan Agong yang didraft dalam Perluan Masukan. Sumpah yang Tuan Agong untuk terus mempertahankan kesucian agama Islam yang disusuli dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi. Baik, berbalik kepada persoalan, bolehkah kita melibatkan campur tangan kuasa raja-raja dalam kes ini? Ada yang berpandangan, saya kurang jelas, saya masih lagi belum berbincang secara terperinci, dan juga kita mengalu-alukan program IYC di undang-undang untuk kita bincang aspek ini dalam tersusun undang-undang. Yang mana kalau ada segelintir tokoh ataupun sekolah undang-undang yang menyebut bahawa bila mana kes ini sudah dimasuk ataupun sudah disebutkan ke dalam mahkamah, agak sukar ataupun istilahnya agak mustahil untuk dibawa ke kuasa ataupun majlis Raja-Raja Melayu. Adalah hujah dan sebagainya. Ini saya masih lagi belum teliti dan di pengujian dan sebagainya. Dan juga ada yang menyebut kuasa Raja-Raja Melayu ini dibolehkan untuk dirujuk untuk kita tangani kes ini. Mungkin antara hujah yang disebut, saya agak lupa section atau artikel dalam Perlembagaan Sultan menyebut artikel dalam Perlembagaan Sultan selain memberi kuasa kepada Raja-Raja Melayu, Skedul 9, Jadual 9 menyatakan Islam itu agama yang diberi kuasa mutlak kepada Raja-Raja Melayu. Disebut juga yang Tuan Agong berkuasa untuk bawa sesuatu kes ke mahkamah untuk memberi interpretasi Islam ataupun apa yang sekutu dengan Islam dalam konteks untuk memelihara negara daripada kekeliruan dan sebagainya. Ini antara pengujian, tapi saya melihat dalam konteks ini boleh atau tidak yang Tuan Agong terlibat. Ini dari segi pandangan kita tak bagi pada dua lah. Tapi dari segi pengujian, saya minta maaf, saya belum lagi meneliti pengujian secara detail. Tapi saya baru dapat feedback daripada beberapa tokoh undang-undang dalam negara. Tapi kalau kita betul-betul firm nakkan supaya yang Tuan Agong terlibat, bagi saya boleh sebenarnya kalau betul-betul kita firm, kalau betul-betul kita tegas. Sebab banyak pertukaran dalam perlembagaan dan juga dalam beberapa ordinan yang menerangkan kuasa besar rulers atau majlis Raja-Raja Melayu dan mahkamah hakim dan sebagainya. Termasuk juga dalam konteks mahkamah syariah 1211A. Sebenarnya konteks mahkamah syariah menyebut apa sahaja isu yang atau apa sahaja kes yang melibatkan agama Islam harus dijalankan di mahkamah syariah. Mungkin kita boleh pergunakan artikel 1211A dan sebagainya. Jadi itu pandangan balas saya lah yang tak berapa lengkap, perlu dilengkapkan dan sebagainya. Terima kasih pengurusi dan yang bertanya. Saya ada dua soalan kepada saya. Satu soalan Saudara Faisal tadi berkenaan dengan diislamisasi. Saya kira persoalan diislamisasi ini dia berjalan serentak dengan islamisasi. Dia proses itu sama dan dia bukan baru. Pada zaman Rasulullah pun diislamisasi itu sebelum Rasulullah berlakulah diislamisasi dalam konteks orang menolak ajaran-ajaran Nabi terdahulu. Itu maknanya menolak ajaran sebenar. Kemudian bila datang agama Islam, berlakulah proses islamisasi, mengajak manusia kepada jalan yang sebenar dalam konteks agama dan menguraikan kembali kefahaman-kefahaman yang keliru dalam masyarakat, seperti mana yang kita ambil contoh tadi tentang arifan, makna-makna yang baru, dan membawa nilai-nilai yang lebih dekat dengan Tuhan dan juga kerohanian dan keagamaan, dan menjauhi hal-hal yang sekadar menitik beratkan tentang hal keduniaan. Tetapi bila zaman Rasulullah itu dah berjalan dan zaman berlalu, proses diislamisasi, mengubah
di Islamisasi ini sama dengan sekularisasi, maknanya mensekularkan kembali agama itu terus berjalan. Termasuklah dalam konteks zaman kita sekarang ini, usaha itu sentiasa berjalan. Dan saya setuju dia ada dua aspek yang besar lah. Satu datang dari luar, satu datang dari dalam. Maknanya cabaran umat Islam ini secara umumnya dia datang daripada dua pihak, daripada luar dan daripada dalam. Dan daripada luar ni kita tidak boleh nafikan dalam konteks sekarang ini kita berhadapan dengan satu tamadun yang besar yang mendominasi pandangan alam sebahagian besar masyarakat dunia, iaitu tamadun barat. Dan tamadun barat dalam konteks moden sekarang ini pandangan alamnya diwarnai lebih kepada aspek-aspek sekular, aspek-aspek yang menolak nilai-nilai keagamaan, aspek di-Islamisasi ini. Kita tak nafikan di satu peringkat dulu mereka pernah menjulang agama sebagai autoriti dalam kehidupan bila gereja memerintah misalnya. Tetapi bila kita bercakap dalam konteks sekarang, zaman moden, zaman postmodern sekarang ini, nampaknya yang mendominasi tamadun barat itu ialah aliran yang dinamakan aliran secular humanism yang lebih khusus. Dan kita bila bercakap tentang tamadun besar ini, fitrah tamadun ini, tamadun besar ni akan sentiasa mempengaruhi tamadun yang lain, yang kecil. Tamadun Islam ni besar, tetapi disebabkan kelemahan umat Islam sendiri, kita tidak ada kekuatan. Jadi tamadun yang mempengaruhi pandangan alam dunia ini sekarang ni yang banyak ialah pandangan daripada pandangan alam barat yang sekular. Sebab itu dia datang dalam pelbagai bentuk. Dan salah satunya liberalisasi. Salah satunya ialah aliran yang cuba membuka nilai-nilai ataupun merelatifkan, menisbikan nilai-nilai yang mutlak dalam agama. Apa-apa yang sudah fix akan dirungkaikan atas nama kebebasan, atas nama pembangunan, atas nama modernisasi. Tetapi di sana ada juga kita ada masalah ataupun cabaran dalaman, iaitu di kalangan masyarakat Islam sendiri, yang sebagai respon kepada liberalisasi ini mereka pula bersikap terlalu sempit. Literalisasi lawan dia kan? Yang tu terlalu liberal, yang ni terlalu literal. Literal ni maknanya dia close, very close. Dia tak nak langsung memberi ruang kepada pentafsiran-pentafsiran yang lebih terbuka. Jadi saya tengok kunci kepada penyelesaian antara dua masalah yang berlaku dalam masyarakat kita ini ialah persoalan keseimbangan dalam ilmu. Masyarakat kita, saya ingat antara masalah besar ialah satunya kita ada kelompok yang terlalu terbuka, terlalu terpengaruh dengan barat, westernized, very liberal dari segi pemikiran, mungkin hasil daripada pendidikan dan lain-lain lagi. Tetapi di sekelompok yang lain, di pihak yang lain, kita terlalu tertutup pula, sampai kita menutup ruang-ruang yang sebelum ini terbuka. Sebelum ini ada ruang dalam tradisi dan tamadun kita supaya benda itu lebih terbuka. Atas nama pemurnian akidah. Yang ni dia punya tema pula, pemurnian akidah. Nak selamatkan, nak bersihkan akidah ini. Jadi semua yang bid'ah ini harus dibuang. Sehingga kita terlalu sempit dan kita memperkecilkan ruang lingkup agama itu. Dan akhirnya orang Islam jadi sikit je, kelompok dia je. Yang kelompok luar pada itu semua keluar daripada lingkungan agama. Jadi saya ingat ini juga satu ekstremisme yang berlaku dalam masyarakat. Jadi ekstremisme ni dia berlaku dalam dua bentuk. Satu yang ekstrim liberal, yang satu lagi ekstrim literal. Dan kalau kita tengok dalam sejarah tradisi dan tamadun Islam, yang mendominasi kekuatan masyarakat dan kekuatan ilmu dalam Islam ialah kelompok yang tengah-tengah, yang kita panggil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu mainstream, itu arus perdana. Dan dia punya arus perdana itu luas. Sebenarnya arus perdana yang ada dalam tradisi Islam ini luas. Tapi ada kelompok yang nak menyempitkan. Yang dikatakan Ahlus Sunnah itu hanyalah yang ikut pengajaran-pengajaran yang dibawa oleh kelompok itu sahaja. Dan akhirnya kesannya ialah kita mengenepikan, kita terlalu eksklusif sampai kita mengenepikan rakan-rakan seagama kita. Kita terlalu sempit. Tapi yang hebatnya dalam konteks isu ini dia terbuka pula. Kan? Dalam pendirian agama secara umum dia sempit, dia literal.
Tapi bila sampai kepada penggunaan kalimah ini, dia agak terbuka, dia boleh pula orang bukan Islam guna. Ada kaitan dengan tauhid 3 serangkai itu? Yang itu perbahasannya saya ingat lebih daripada dalam konteks dalaman lah. Dalam konteks dalaman. Sebab panjang juga lah nak bincang tentang isu itu. Saya punya pendirian kalau dalam konteks tauhid ini, yang dikatakan rububiyah uluhiyah itu, dia tidak strictly separated. Walaupun aspeknya ada, tapi dia tidak boleh dipisahkan. Tauhid rububiyah dan uluhiyah itu yang jadi kalau rububiyah orang kafir pun bertauhid juga. Itu implikasinya besar kalau kita kata orang kafir itu bertauhid. Mereka bukan ahlu tauhid. Kan, orang kafir bukan ahlu tauhid. Tapi itu tajuk lain lah, tajuk lain. Kuliah lain. Kuliah tauhid. Tetapi isu kalau kita terlalu sempit dari segi kita punya interpretasi agama ini, kita sebenarnya mudah untuk exclude orang lain. Jadi rahsia kepada kekuatan umat Islam sejak dahulu ialah keseimbangan dan kesederhanaan dan asas ilmu yang kuat. Sebab itu saya kadang-kadang berhujah ingat golongan liberal ni. Dia mengambil contoh yang ekstrim. Dia nak ambil misalnya kenapa kita tak ambil misalnya Descartes sebagai contoh kita kan. Terus kepada tokoh-tokoh barat atas nama keterbukaan. Saya kata tak perlu pergi terlalu jauh sampai ke orang barat. Sedangkan dalam tradisi Islam sendiri yang dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah itu, dia ada banyak kelompok yang daripada yang terbuka sampailah yang agak ketat sikit. Tapi tidak ekstrim ke sini dan ke sana. Kalau nak yang agak terbuka, ambil golongan mutakallimun misalnya Al-Ghazali, golongan falasifah pun Ibn Sina. Lebih baik ambil Ibn Sina daripada ambil Descartes ataupun Immanuel Kant ataupun siapa-siapanya Spinoza ke. Ambil yang walaupun dalam konteks tradisi Islam, Ibn Sina pun kontroversial juga. Dia pun ada juga dia punya debate misalnya dengan orang lain. Tapi maksud saya, kalau kita lihat dalam tradisi ilmu Islam itu sudah ada banyak aliran-aliran yang kita boleh semangati dari segi tradisi ilmunya. Tak perlu kita pergi ekstrim nak cari yang terlalu liberal, dan juga tak perlu juga kita terlalu ketat. Imam Syafi'i sendiri dah agak ketat dari segi ijtihadnya. Kenapa tak ikut saja mazhab Syafi'i kalau nak yang lebih ketat misalnya, kan? Imam Hanafi mungkin lebih terbuka sikit. Dah ada dah yang ni, tetapi jangan sampai kita terlalu ketat. Jadi macam Khawarij pula. Sebab Khawarij itu dah terkeluar daripada aliran arus perdana itu. Dan jangan kita terlalu liberal sampai ke tahap kita jadi macam ahli falsafah yang sesat misalnya. Jadi bentuk-bentuk diislamisasi itu akan sentiasa berlaku. Tetapi tugas kita sebagai orang Islam ialah meneruskan usaha islamisasi. Jadi kalau kita bersetuju dengan penggunaan kalimah ini, kita sebenarnya menyumbang kepada diislamisasi tadi. Sebab kita menafikan takrifan yang telah diberikan oleh Al-Quran, oleh agama kita tentang kalimah Allah. Itu pandangan saya lah. Soalan yang kedua oleh Sabri tadi. Dua kenyataan ni. Allah, ni orang besar-besar ni, susah nak komen kenyataan ni. Pertama, Dr. Harundin yang mengatakan siapa yang tidak setuju dengan siapa yang bersetuju dengan keputusan mahkamah itu, dia kufur. Saya rasa saya kurang bersetujulah dengan pandangan itu, kerana isunya itu bukanlah isu yang secara direct boleh menjatuhkan akidah kita. Dan saya yakin yang bersetuju dengan orang Islam yang bersetuju itu ialah hasil daripada kekeliruan dia tentang isu itu daripada sudutnya yang lebih luas. Bukan sangat dia against agama itu. Sebab katakanlah kita setuju bahawa orang Kristian boleh guna kalimah Allah. Orang Kristian boleh guna kalimah Allah dalam bahasa Melayu. Kalau kita bersetuju, tak bermaksud kita kafir. Dan saya ingat kalau nak guna ar-ridha bil kufrun ini, saya lebih faham istilah itu dengan maksud kalau kita meredai kekufuran itu sendiri. Tetapi dalam isu ni kan dia macam agak tu saya kata dia bukan hitam putih. Dia ada ruang-ruang yang kita kena huraikan.
dia ada aspek-aspek yang mungkin orang tak nampak, yang kita kena huraikan. Saudara Faisal pun dah terangkan dari segi legal, dari segi implikasi sosial. Benda-benda ni kena dihuraikan, barulah orang jelas. Ini bukan masalah tauhid dengan syirik semata-mata. Maknanya kalau kita setuju, maka kita termasuk syirik. Tetapi kalau kita jelas tentang isunya, kita, bagi saya, kita tidak akan menyokong keputusan itu. Kerana walaupun tidaklah direct kufur, tetapi paling tidak keliru lah. Paling tidak kalau kita bersetuju dengan benda itu, kita agak keliru sebenarnya dengan isu itu. Jadi keliru ini taklah sampai ke tahap kufur, kan? Dan kita pun tak nak mudah macam tadilah, mudah sangat untuk mengeluarkan orang daripada lingkungan agama kita. Dan saya rasa dari segi itu mungkin Dr. Harudin agak simplistik sikitlah, agak macam memudahkan benda itu. Saya ingat tidak harus. Sebab itu akan mengundang nanti respon yang juga keras terhadap, sebab kita dah terlampau direct. Dan saya rasa dia tak sampai ke situ. Sebab itu saya pun tak cenderung untuk akhirnya membawa isu ni sebagai satu isu akidah yang immediate lah. Maknanya dia bukan isu murtad ke. Kalau isu murtad jelas, kan? Kalau ada orang bersetuju orang murtad, itu saya ingat agak jelas kita punya kedudukan. Tetapi kalau dalam kes ini, dia penggunaan oleh orang Kristian dalam bahasa Melayu. Jadi kita kena huraikan masalah tadi, semantik, masalah makna, masalah bahasa. Dan kalau kita jelas perkara-perkara itu, saya kira kita akan lebih bijaksana dari segi membuat keputusan. Walaupun saya tak nafikan, dalam konteks jangka panjang dia mungkin akan tidak juga. Dalam konteks jangka panjang. Jadi saya ingat isu ni isu ilmu sebenarnya, isu kefahaman. Tetapi dia punya implikasi jangka panjang kalau tidak ditangani dengan baik, tidak mustahil dia akan membawa kepada masalah akidah. Sebab bila orang dah keliru tentang ketuhanan, nanti orang yang tidak ada ilmu dia akan mudah untuk akhirnya macam tadilah, keliru siapa Tuhan. Ada yang hujah kata takkanlah ustaz-ustaz keliru kan, dia kata kan. Memang betul. Kalau yang teliti dia tak keliru, tapi masyarakat kita bukan semua yang teliti. Kan? Buktinya yang dikatakan hebat pun duk setuju juga dengan isu ni. Kan? Maknanya kan kadang-kadang tidak semestinya dia tinggi dari segi pendidikan, tapi dari segi kefahaman itu jelas, kan? Dan tak semestinya tak masuk universiti dia tidak pandai. Sebab itu tok nenek kita dulu, dia tak masuk universiti macam kita. Tapi dia belajar tauhid dekat dia punya surau itu mendalam. Sebab itu tak ada yang murtad. Kan beratus tahun kita dijajah. Macam Saudara Faisal sebut tadi, tak ada, boleh dibilang dengan jari. Ada research yang dibuat, boleh dibilang dengan jari orang yang murtad. Sepanjang ratusan tahun kita dijajah. Lepas penjajah pergi, beribu yang murtad. Lepas dah tak ada penjajah, kita takbir diri sendiri negara kita, ramai pula yang murtad. Dan lebih ramai orang masuk universiti sekarang ni. Kan? Dulu tak ramai masuk universiti, tetapi akidahnya kukuh. Itu menunjukkan bahawa tidak semestinya tahap pendidikan dalam konteks sekarang ini boleh menjamin kefahaman tentang satu-satu isu, melainkan kita kena pergi satu persatu. Saya juga tidak mendakwa saya tahu segala-galanya. Mungkin orang yang bersetuju tu ada hujahnya, tetapi now we have to look at arguments. Hujah mana yang lebih kuat, hujah mana yang lebih kokoh, dan hujah mana yang kita rasa lebih selari dengan kehendak masyarakat Islam sekarang. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Farid dan juga Saudara Faisal. Jadi diharapkan bagi mereka yang datang pada malam ini, setelah dijelaskan dengan berbagai perkara, dapat menyampaikan apa yang kita dapat malam ini kepada sahabat-sahabat kita yang lain yang mungkin tak berpeluang untuk bersama-sama kita pada malam ini. Jadi sebelum saya serahkan kepada pengurusi majlis, saya baru difahamkan